Okay, kita pergi pada bahagian seterusnya, set seterusnya, iaitu bukan set seterusnya, soalan 10 berikutnya. Okay, soalan masih dalam topik heat, iaitu dalam topik, wow. Okay, ni antara soalan yang kita kena berikan lebih masa lah Okay, so dia kata 0.16 kg of water, temperature 60 degrees, pour into a glass of filled with ice until it's fully melted. Fully melted. So what is the mass of the ice cube that melts? Okay, so maksudnya air panas tu digunakan untuk meleburkan tu Maksudnya heat daripada air panas guna untuk tu. Okay, mari kita tengok. Maksudnya Q release by the water absorbed by Q ice. Macam tu lah So MC theta of water equals to, sebab dia fully melts kan, dia tak naik temperature, so ml ice lah So soalan apa? Oh, berapa mass? Okay, kamu ingat cikgu ada kiri mass, kanan mass tu, tapi mass tu berbeza-beza. Okay, jangan, tak boleh kita cancel. Ni kita assume kan air yang 60 darjah Celsius tu bila masuk dalam ais tu, air yang sebanyak 0.16 tu akan turun kepada 0 degrees. Sebab dia tak ada cara lain dinyatakan pada soalan. So cikgu buat kesimpulan macam tu. Mari kita masukkan nilai dia. M dia 0.16. C of water. C water. So dia bagi ni apa ni? Ni latent of ice. Ni L tau kelas. Ni L. Ini ialah C water So 4200. So kita assume daripada 60 dia drop kepada kosong lah. Sebab tak ada cara lain untuk kita selesaikan kalau kita buat assumption tu. Okay, kecuali kalau soalan tu dia cakap berapa, dia turun berapa So mass kita nak kira. L untuk latent ialah 3.36 to the power of 5. Okay, tekan kalkulator lah. So direct lah, bila kamu dah dapat tu, kamu akan dapat 0.12 kg. Okay, macam tu. Okay, next seterusnya. Ini ialah gas law. Oh, gas law. Banyak dosa ni. Gas law. Janganlah salahkan. Cikgu dah banyak kali cakap ini kan benda apa ni kan. PVT. Bila kita cerita tentang gas law, kamu cepat-cepat. Kamu nampak tak ada gas law? Macam mana cikgu nampak ada gas law? Cikgu nampak dia ada temperature, dia ada pressure. Cikgu nampak ada temperature lagi. So maksudnya ni mesti melibatkan gas law. Okay, so ada pressure dengan temperature. Kalau cikgu tanya apa dosa pelajar selalunya, kamu tahu jawapan dia kan? Tapi jangan buatlah. Iaitu kita kena tukar dalam apa? Kelvin. So 25 plus 273. Berapa tu 25 plus 273? 298. 298. Ini 40 plus 273. Dapat 313. Alright. Okay. Cikgu rasa bila kita dah tahu formula apa nak guna, kita just masuk je lah. PBC. PBC. Pressure law, Boyle's law, Charles law. So ini ialah melibatkan pressure law. P atas, T bawah. Masuk je. P1 T1 equals to P2 T2. Alright. Kalau kamu dah buang dosa-dosa dia, sepatutnya tak ada masalah. 100k. Tak payah tukar dia punya tu is 298. Okay, P2 tak tahu. T2 ialah 313. So P2 kita akan dapat 105 kan? Okay, direct lah soalan ni direct. Kamu jangan buat salah soalan macam ni. Sayang Oh, habis dah hit. Kita masuk chapter 5. Wow, chapter 5 ni kan, ini ialah cerita tentang ini kan patutnya cikgu buat macam ni tau. Cikgu nak insert apa table lah. Cikgu insert table lah kejap. Kejap. Alright.
Oh, mana? Alamak, table color-color. Baik, ambil lah color dia. Kecil, 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 kecil. Tunggu cikgu, tunggu cikgu, tunggu cikgu. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Okey. Sekejap cikgu saya kabel lawa sikit. Jahat. Dia tak nak gerak. Memang jahat. Memang jahat. Lambat sikit. Right, mari kita conteng dia. Harap dia tak lari, okey? Okay, so U more than 2F, U equals to 2F, U between, U equals to F, and U less than F. Okay, tolong hafal. RID, RISS, RIM, habis real, Voom, at infinity. Ini ialah Voom, okay. So ini dia kata concave mirror. Concave mirror ada 5 position yang dia punya karakteristik berbeza. Hafal, tolong hafal. So what are the characteristic of the image is placed in 1.5F? So 1.5F ialah mana? Kat sini lah kan? 1.5F is between lah. Maksudnya F, ni 2F, ni 2F, ni F. So yang dia nak ialah yang sinilah, between. So dia punya karakteristik rim, real inverted. Real inverted. Kan? Kan real inverted magnified dia tak sebut. Tak payahlah, tak payah gaduh. Jangan gaduh benda tak ada. Okay. Okay, next. Kita pernah jumpa soalan trial kita rasanya. Soalan ni berulang-ulang dah kan. Okay, arrange the optical density X to Y, X to Z. Okay, cikgu kalau susun, cikgu akan susun macam ni. Okay, 1, 2, 3 level Okay, X dengan Y, siapa duduk atas? X duduk atas, Y duduk bawah. Bukan, Y denser kan? Y denser, ni denser. Sebab dia cooler cut. Kan? Cooler cut. Cooler cut. Maksudnya ni lagi tinggi, Y ni lebih. So Y duduk atas lah, X duduk bawah. Okay, ni denser denser. Kemudian X dengan Z, nampak ni lekuja. Ni kurang. Maknanya Z tu kurang daripada tu. Z di bawah lah. Jadi dia nak ascending order. Ascending means naik. Z dulu. Z, X, Y. Jawapan dia adalah air. Okay, next. What is the critical angle? Okay, critical angle. What is critical angle? Angle of incidence, sudut tuju in the denser medium. Kita ada denser, kita ada less dense. So mesti tengok dekat in the denser medium. In which the R is 90 degree. So ada 3 perkara kelas dia punya susunan dia. Angle of incidence in denser medium in which the R is 90 degrees. Tu dia betul-betul lah kalau soalan definition kan. Tapi kalau nak, kadang-kadang kita skip dia yang kedua ni. Tapi lebih baik kamu tulis lah So dia nak angle of incident dan punya R 90 degrees. Ini 90 degrees je. Ini 90 degrees. Angle of refraction. Tak boleh ambil ni. Ini ialah angle of incident. Ni. Jadi dia kata angle of incident in which. So kena ambil yang opposite dia sini. Ni matematik je lah. Dia 50, ni 40. Settle. Bye. Okay, next. Okay. What is the actual depth? Ini soalan real depth, apparent depth. Apakah soalannya? What is the actual depth of the fish? Diffractive index dia tak bagi Tak bagi. Tapi dia beri ni. Ni kita kena combine lah 2 formula. Okay, sekali lagi. Ada 4 formula melibatkan refractive index. N ialah apa?
Sin I over sin R. N real per apparent. N is 1 over sin critical angle. Tapi ada satu lagi N yang tu, C over V. Tapi yang sesuai yang kita kena padankan kat sini ialah ni. Dengan ini. Okay? Sama ada kamu nak cari dulu ke, kamu nak tu, okey je. Kalau cikgu pergi je terus. Sin I over sin R equals to real per apparent. So, kita masukkan sin I. Okay? Ini sangat kena berhati-hati. Bila cikgu kata I is angle. Walaupun nama dia I is incident, tapi kita kena ambil angle in air. Okay? Itu syarat untuk kita gunakan Snell's law punya formula. So, sin, berapa tu? 50 over sin 35. Betul kan? Dia semua pada normal line. Ingat ialah real tak tahu, apparent dia 50 cm. Cm ke? Alright. Cross multiply, so dapat H dia berapakah? H dia kita akan dapat, mana jawapannya? 50 mesti A mesti salah, B mesti salah. Sama C atau D. Sebab mesti lagi tinggi kan? Jawapan dia adalah C. Yes, 66.8. Alright. Next. What is the height of the image? Okay. Soalan ni ialah tentang convex lens. Convex lens formula dia apa? Lens formula 1 over U plus 1 over V equals to 1 over F. Lagi? Sebab ini melibatkan apa tu? Magnification. Kalau guna satu formula tak settle sebab dia nak height. Okay, M equals to V over U equals to He-Ho. So, formula mana nak guna ni? Yang bawah lah kan? Okay, so maksudnya magnification V over U. Okay, V. Apakah V? V dari mana ke manakah? Sini ialah V. Adakah 20? Bukan. 20 tolak 4. Sebab ni kena tolak. 20 tolak 4 ialah V dia. Dia pun kena sampai sini kan? 16 lah. 16 over 4. Ini ialah dia punya V. Ni U dia. Okay. He. Height of image. Tak tahu. Height of image tak tahu. Ho. Height of object. 2 cm. Tung 2, 8 cm. Okay. Macam tu. Tak susah. Dia kan kalau misalkan kamu dah tahu banyak formula kan, dia settle banyak benda kan. Okay. Alah, ni cikgu nak copy yang tadi lah. Ini cerita tentang apa? Magnifying glass. Magnifying glass. Okay. Magnifying glass. Okay. Magnifying glass. Magnifying glass maksudnya dia guna convex lens ni. Convex lens. Okay. Convex lens. Okay, ini ialah, kalau cikgu tak tulis baik tapi kita ingat yang tadi kan, ini more than 2F, RID. Ini between, RIM. Ini equals VUM at infinity. Ini less, VUM. So, kita nak dapat image apa? Dia nak dapat image yang besar lah, peta kecil. So, kita mesti dapat image yang padukan Z. Magnifying glass, kelas. Mesti kamu kena hafal. Dia punya position dia mesti, the object must place less than dia punya focal length. Okay, tak ada masalah ni. Senang. Habis dah. Habis slide. Kita masuk wave. Kita masuk wave. Okay, mari kita tengok soalan ni. Which of the graph below is produced by a vibrator with frequency 50 Hz? Okay, so graph kita ialah graph. Tak bagi graph. Graph ni patutnya graph S against T lah kan. Bila T, daripada graph S against T, sebab graph untuk wave ada 2 tau kelas. Kalau S against T, kamu kena hati-hati. ST, kita akan dapat period. Kalau S against X, kita akan dapat wavelength. Jadi kat ini kita boleh dapat apa dia? Period. Period. Okay, so kita tengok ni. Frequency dia ialah 50
Hz. Bila period is 1/50 lah kan. 1/f is 1/50. So kita akan dapat 0.02. Alright, 0.02. Okay, so maksudnya kita tak dapat direct ni. Kita kena kira lah satu-satu. Okay, so kamu kena kira satu persatu one complete oscillation. Jadi setiap tu kita kira berapa complete oscillation. Okay, katakan cikgu start dengan A. Alamak, A banyak, tapi kita apalah, kita buat dengan sabarnya. Okay, ini satu. Okay. Dua. Okay. Okay, sabar-sabar. Kita sabar. Tiga. Empat. Bila cikgu buat tu dah one complete lah. Berapa dah? Tak apa, cikgu color dululah. Kalau tak nak color tak apa, just tengok cikgu buat apa macam mana. Okay, yang tahu tu okay, jalan terus, no problem. Okay, cikgu nak raikan yang tak tahu okay. Sebab so, tak kisah macam mana pun semua orang akan dapat A kan. Cikgu doakan semua orang dapat A. Okay. Alamak, dia tak habis lah weh. Maksudnya dia cuma sampai berapa tu? 9. Berapa kita kira Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,5. So kita boleh kira dia punya tu kan kelas. Cuba dalam ni 9.5 lah. 9.5 T 9.5 T sama dengan 0.2. So T is, bagi kalkulator. Okay, 0.2 divide by 9.5. Dia tak tepat lah. 0.021 tak macam jawapan kita nak 0.021 second. Okay, kita nak 1/50 lah, bukan 0.05 lah weh. 0.02 kan. Tak, maaf. Okay, kita nak 0.02. Okay, cuba kita kira yang lain. 1, 2, 3. Cikgu ambil macam tu lah. 1, 2, 3 pun setengah juga. 3,5 sama 3,5 T sama 0.7. T dapat 0.2. Oh, tak cukup. Ini 1, 2, 3. 3 T sama dengan 0.6. T sama dengan 0.2. Tak jadi juga. Okey, yang ni B. B ada berapa oscillation? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 T sama dengan 2. T sama dengan 2/4, 0.5. Tak ada jawapan lah. Tak ada jawapan Okey, tak apalah. Tapi kita tahu cara dia kan. A tu hampir, tapi dia mungkin tertinggal satu oscillation kan. Yang paling hampir A lah. Katalah kamu kena tembak, kamu tembak A lah Tu yang paling hampir. Yang lain-lain tu macam jauh dah. Okay. Alright. Next, soalan apakah? Wow. So apa ni? Audio generator kat situ. Lepas tu ni ada audio generator. So dia akan menghasilkan sound. Oh, ni ada tuning fork. Okay, kalau soalan macam ni ada tuning fork, ada sound yang tak bersentuhan kan. Ni cerita pasal tentang dia vibrate. So ni cerita tentang resonance ni. Resonance. Okay, resonance. Frequency 1 equals to frequency 2. Sama baru jadi resonance. Lepas tu ada bola. Bola tu kena dekat tuning fork, dia akan oscillate. Macam tu. Bola tu dia akan oscillate. Ketiga. Okey. A. Kita nak tengok mana Frequency of the ball is the same as frequency of audio generator. Frequency of the ball depends on tak kelas. Dia benda ni kena dan dia vibrate tau. Jadi bila tu dia bukan sebab same lah. Kalau misalnya dia jauh dan dia oscillate, mungkin tu betul.
Tapi sebab kalau misalnya dia kena pada tuning fork and dia tu, and frequency of pendulum ni depends on depends on apa? Length and gravity. Jadi A tu macam tak tepat sangat. Frequency of audio generator is the same as frequency of tuning fork. Macam sebab ni dia sama lah, baru dia ada resonance dan dia akan absorb maximum energy dan dia akan oscillate. B mungkin betul. C, amplitude of the ball is the same as amplitude of oscillate. Tak ada kena-mengena. Amplitude of audio generator is the same. Tak, dia bukan amplitude kelas, dia yang sama ialah frequency. Cuma dia akan absorb, sistem satu lagi akan absorb dengan maximum energy, so maximum amplitude. Okay, so settle 30 soalan.